Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, semati tuan-tuan puan sekalian. Alhamdulillah, subuh ni kita dengan cerita ataupun bersama dengan kisah sahabat Nabi SAW, Abu Darda. Abu Darda, nama dia Uwaimir bin Malik Al-Khazrazi, daripada puak Khazraj, yang digelar dengan Abu Darda. Jadi seperti mana kebiasaan beliau, dia peniaga. Abu Darda ni peniaga yang hidup di Madinah ketika itu. Macam biasalah, ketika mana pagi dia menuju pergi ke kedai dia. Sebelum dia pergi kedai dia berniaga, dia minta keberkatan berhala dia dulu. Ini cerita dia sebelum Islam ni. Bagaimana kisah beliau sebelum Islam. Dia seorang yang menyembah berhala. Sebelum dia pergi kedai, dia pergi ke berhala dulu. Dia letakkan minyak dekat berhala dia, minyak wangi, dan dia tunduk penuh hormat. Beliau mengucapkan selamat pagi kepada berhala dia, walaupun tak ada mendengar. Beliau terus melumurkan dengan atar yang mahal. Jadi kemudian beliau memakaikan baju kepada berhala dia daripada kain sutra yang mahal. Jadi apabila matahari meninggi, Abu Darda ni meninggalkan rumahnya menuju ke kedainya. Jadi dia pun pergi kedai. Tiba-tiba dia dapati jalan lorong Yasrib ni dipenuhi oleh pengikut Nabi SAW. Jadi ketika mana dia nak pergi ke kedai, dia tengok lorong kota Madinah ni penuh dengan tentera Nabi, askar Nabi SAW. Mereka baru balik daripada perang Badar. Di hadapan mereka terdapat kumpulan kaum Quraisy, tawanan-tawanan kaum Quraisy. Sebab ketika mana kita tahu perang Badar ini ialah satu peperangan penentu, dan ketika itu kemenangan berpihak kepada umat Islam, dan banyak ditawan kaum Quraisy. Lalu Abu Darda mengelakkan diri daripada tentera umat Islam yang ramai di Madinah. Dia mengelakkan diri sebab dia nak pergi kedai dia. Tetapi sejurus kemudian beliau menghampiri seorang pemuda Islam daripada kabilah Khazraj, daripada puak dia lah. Ditanya, dia kata beliau bertanya mengenai dengan pemuda Abdullah bin Rawah. Dia kata apa? Bagaimana nasib Abdullah bin Rawah? Sebab dia, Abu Darda dengan Abdullah bin Rawah ni sebelum Islam, iaitu masa zaman jahiliyah, bersaudara. Macam dipersaudarakan, dia macam adik-beradik dan macam tu. Dan Abdullah bin Rawah ni dah masuk Islam, dah memeluk Islam, dan dia belum lagi. Jadi walaupun dia belum Islam, Abdullah bin Rawah ni dah Islam, tapi persaudaraan masih lagi kuat. Ikatan pertalian saudara masih kuat. Jadi dia tanya, dia risau. Jadi pemuda itu memberitahu dia, Abdullah bin Rawah telah berjuang dalam peperangan dengan hebat sekali. Jadi tentera Islam ni abang dekat Abu Darda, sesungguhnya Abdullah bin Rawah ni dia berjuang dalam peperangan yang hebat. Dia berjuang hebat dan beliau pulang dengan selamat dan memperolehi harta rampasan perang. Jadi pemuda itu turut menenangkan hati Abu Darda. Sebab pemuda itu tahu, sebab dia pun daripada puak dia Khazraj. Dia tahu Abdullah bin Rawah dengan Abu Darda ni bersaudara, kan? Jadi pemuda ni menenangkan hati Abu Darda, tak payah risau.
sebab dia adalah orang yang hebat dalam peperangan. Dia kata kepada Abu Darda. Soalan Abi Darda mengenai Abdullah bin Rawahah telah pun diketahui, sebab orang tahu semua dua orang ni memang saudara pun, kan? Patutlah ditanya saudara dia. Jadi Abu Darda sampai di kedai dia, macam biasalah, dia pun sampai kat kedai dia, dia kemas-kemas kedai dia, dia pun duduk bersila atas kerusi tingginya, kemudian pembantu ataupun hamba sahaya dia arahkan untuk buat kerja, kan? Ketika itu Abdullah bin Rawahah telah pergi ke rumah Abu Darda. Jadi Abdullah bin Rawahah ni lepas balik daripada perang Badar, dia pun jumpa dengan saudara dia. Dia pun pergi ke rumah Abu Darda. Dia tak tahu Abu Darda dah pergi kedai, kan? Dia pun pergi ke rumah Abu Darda. Abdullah bin Rawahah ni kemudian beliau berazam untuk melakukan sesuatu di rumah Abu Darda. Sebab dia tahu saudara dia Abu Darda ni tak masuk Islam lagi, masih lagi menyembah berhala. Walhal orang kampung dia, puak dia dah semua masuk Islam dah. Puak Khazraj dia semua masuk Islam. Abu Darda degil. Jadi saudara dia ni, Abdullah bin Rawahah ni, lepas perang Badar, dia pun pergi ke rumah Abu Darda. Apabila sampai Abdullah bin Rawahah ke rumah Abu Darda ni, dia tengok pintu rumah Abu Darda ni terbuka, kan? Terbuka. Isterinya Ummu Ad-Darda sedang berada dalam rumah. Lantas Allah memberikan salam. Jadi isteri dia, Abu Darda ni, ada kat rumah, kat dapur biasalah, yang sibuk dengan anak-anak dia, mengurusi anak-anak dia. Seperti mana biasa, dia Abdullah bin Rawahah ni kata Assalamualaikum, macam biasalah, kan? Selamat sejahtera wahai hamba Allah. Jadi Ummu Darda pun dia macam biasalah, tengok saudara Abu Darda, saudara dia juga dia masuk rumah. Dia kata, sila masuk. Salam sejahtera wahai saudara Abu Darda. Balas isteri dia, isteri Abu Darda dia. Jadi Abdullah bin Rawahah tanya, mana Abu Darda? Isteri dia kata, isteri Abu Darda kata, pergi kedai ya. Dia nak pergi kedai, sekejap lagi dia mai tu. Dia kata, masuklah, tunggu Ustaz, sekejap lagi dia mai tu. Jadi, adakah kamu mengizinkan saya masuk? Kata Abdullah bin Rawahah kepada isteri Abu Darda. Silakan, kata Ummu Darda, memberikan jalan kepada Abdullah bin Rawahah untuk masuk. Ummu Darda pun teruslah dekat dapur, dia mengurus anak-anak dia. Abdullah bin Rawahah ni, dia tengok ada sebuah bilik yang diletakkan oleh Abu Darda berhala yang disembah. Abdullah bin Rawahah pun masuk dalam bilik tu. Kemudian dia mendapati berhala yang disembah oleh saudaranya Abu Darda. Beliau terus mengeluarkan beliungnya. Dia keluarkan beliungnya, dia mendekati berhala tu tanpa bertangguh lagi, beliau memotong-motong berhala tadi, potong-potong, kerat-kerat, kan? Kemudian sambil dia kerat-kerat berhala tu, dia berkata, bukankah setiap perkara yang disekutukan bersama dengan Allah itu batil? Kan, sekali dia kan, sambil dia kerat-kerat berhala tu, dia kata, bukankah sesuatu yang dipersekutukan selain daripada Allah itu adalah batil? Bukankah setiap perkara yang disekutukan bersama Allah adalah batil? Kan? Apabila selesai memotong berhala itu, beliau terus meninggalkan rumah Abu Darda tanpa diketahui oleh isteri Abu Darda. Dia pun keluar tu, kan? Abdullah bin Rawahah ni keluar. Tidak lama kemudian Ummu Darda pun macam biasalah buat ayat, siapa tak dengar suara apa, kan? Dia pun buat ayat, lepas tu dia bagi, kan? Dia bagi nak bagi ke Abdullah bin Rawahah. Tengok-tengok masuk dia lalu kat bilik berhala suaminya. Beliau terkejut melihat berhala itu telah terpotong-potong. Dia tengok berhala disembah oleh suami tadi berselerak, kan? Dan dikerat-kerat oleh Abdullah bin Rawahah. Bagian anggotanya berselerak di atas lantai. Beliau menampar-nampar mukanya. Sebab takut dah. Sagi suami dia balik, apa nak kata ni, kan? Wahai Ibnu Rawahah, dia kata, wahai Ibnu Rawahah, kamu telah membinasakan saya. Dia kata kepada Abdullah bin Rawahah, kan? Perbuatan kamu ini telah pun membinasakan saya. Teriaknya, bimbang sesuatu yang buruk bakal terjadi kepada dia. Sebab dia takut suami saya lagi datang, kan? Dia balik, suami salahkan dia. Sejurus selepas itu Abu Darda pulang ke rumahnya, kan? Tak lepas apa-apa dah. Kemudian baliklah. Tak lama lepas tu suami dia Abu Darda ni balik.
Sesampai di rumah, beliau melihat isterinya sedang duduk di depan pintu bilik berhala yang khas disediakan, kan? Berhala dia ada bilik khas. Lepas tu isteri dia dapati duduk dan nangis. Kemudian Abu Darda pun terkejut dan dia tanya, apa yang berlaku? Tanya Abu Darda, apa hal ni? Kemudian dengan teresa-esa isteri dia menjawab, saudara kamu Abdullah bin Rawahah, dia mai, dia ziarah. Saya pun silalah dia basuh rumah. Kan saya pun tak tahu, saya tengah kemas anak, ngurus anak dekat dapur, dan saya sedia ayak. Ketika saya lalu dekat bilik ni, tiba-tiba saya menemui berhala telah berfungsi selerak. Dia kata, mana dah dia potong-potong. Apalagi Abu Darda dia segera mendapatkan berhalanya dan dia terkejut lah. Kemudian dia marah. Perasaan marahlah diri dia. Kan dia marah, dia geram kepada saudara dia ni, Abdullah bin Rawahah. Beliau ingin menuntut bela terhadap tindakan Abdullah ni. Dia nak tuntut bela, tetapi perasaan mula reda. Perasaan marah ni yang telah pun tinggi tadi ni, geram sangat. Kan? Kalau ada Allah bin Rawahah, dah pun dia bunuh dah. Kan? Tetapi rasa marah ni lama-lama jadi reda. Rasa marah juga hilang. Dan beliau mula berfikir. Jadi ketika mana marah tadi dah pun hilang, mula akal fikiran mula aktif balik. Ketika kita marah, akal fikiran kita tu hilang. Kan? Akal fikiran yang sihat tu hilang. Ketika mana marah tu hilang, dia berkata dalam diri dia, betul juga tu, dia kata, berhala ni kalau betul dia mempunyai kehebatan, mesti dia akan membela diri dia. Tapi kalau mesti berhala yang saya sembah selama ni tak ada kekuatan apa pun, sebab itulah dia dikerat-kerat ataupun dibinasakan oleh Allah bin Rawahah. Makna dia apa? Maknanya saya silap sebelum ni. Masya Allah, dia mula memikirkan. Dia kata apa? Kalaulah berhala ni mempunyai kebaikan, niscaya dia akan mempertahankan dirinya daripada kemudaratan yang menimpanya. Dia terus memikirkan sesuatu, dia fikir-fikir. Betul juga. Masya Allah. Baru dia sedar. Ketika mana saudaranya membinasakan berhala dia, kerat-kerat berhala dia, baru dia sedar. Rupa-rupa yang disembah sebelum ni tak ada apa. Kemudian beliau terus pergi menemui Abdullah bin Rawahah. Pergi bukan marah dah. Pergi jumpa saudara dia ni dalam kesedaran. Dia meminta pertemukan dia dengan Nabi SAW. Tadi pertama tadi apa? Dia nak jumpa ni, nak marah. Kan? Jadi kali kedua ni dia sedar dah. Dia jumpa dengan saudara dia. Dia kata apa? Wahai Abdullah bin Rawahah. Dia tak singgung, dia tak kata dah pasal berhala tadi. Dia kata, jom teman saya jumpa dengan Nabi SAW. Masya Allah. Kemudian Abu Darda ni mengiklankan. Kemudian dia jumpa dengan Nabi SAW dan dia mengiklankan keislamannya. Dengan itu, beliau merupakan orang yang terakhir daripada kalangan penduduk kampung dia yang masuk Islam. Dia yang last sekali. Insya Allah. Ya, Abu Darda ni macam itulah keislaman dia, sehingga kan dia orang yang akhir sekali. Orang kampung dia semua Islam dah. Dia seorang yang degil. Kan, sehingga kan saudara dia Allah Rawahah ni geram ke dia. Kan, kemudian dia binasakan, dia pernah pecahkan semua berhala-berhala disembah. Kemudian dia masuk Islam. Dan Islamnya baik. Sejak detik pertama keislamannya, Abu Darda beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang bersebati dengan setiap zarah tubuhnya. Maknanya apa? Iman dan tubuhnya sebati. Iman dan perbuatannya itu pun sebati. Masya Allah. Maknanya apa? Iman dengan dia tak dipisahkan. Jadi beliau merasa amat kesal. Apa yang berlaku ketika dia menyadari Islam, dia Islam dah, dan dia menyadari dia lambat memeluk Islam. Orang ramai dah masuk Islam dah. Orang kampung masuk Islam dah. Dia lambat, dia sedar semua tu. Beliau juga menyesal yang amat sangat kerana telah ketinggalan berbanding para sahabatnya, kawan-kawannya, saudaranya. Apa yang berlaku? Dia mula melakukan ibadah berganda-ganda, bermujahadah. Dia ibadah tawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Beliau merasakan mereka telah jauh mendahuluinya dalam mengumpul ganjaran pahala. Dia rasa orang ramai ni saudara dia telah pun mengumpulkan pahala yang banyak
sementara dia lambat. Maka dia buatlah setiap perkara-perkara agama ni berganda. Jadi oleh itu beliau berazam untuk menampung kembali dengan bersungguh-sungguh. Beliau berazam untuk menyambung kepenatan malam beribadat. Waktu malam dia semayang malam. Abu Darda beribadah kepada Allah sehingga memutuskan dirinya dengan dunia. Dia putuskan diri dengan dunia. Beliau mempelajari ilmu seumpama orang yang dahaga. Orang yang dahaga ni mana apa? Minum air orang dahaga. Beliau juga memutuskan daripada perniagaan dia. Sebelum ni kan dia berniaga. Apabila beliau mendapati perniagaan yang mengeruhkan kelazatan beribadah, dia dapati ibadah yang dia buat ni mana apa terhalang oleh oleh perniagaan dia. Jadi dia memutuskan dia meninggalkan perniagaannya tanpa ragu-ragu. Masya Allah, dia tak mau berniaga dah. Sebab apa? Dia dapati perniagaan dia ni mengeruhkan ataupun membuat diri dia hilang dalam bab fokus dalam bab ibadah. Ada orang yang bertanya dalam perihal ini, ada orang tanya kepada Abu Darda ketika dia meninggalkan perniagaan dia. Beliau jawab, sebelum saya memeluk Islam, saya adalah orang yang berniaga, kata Abu Darda. Apabila memeluk Islam, saya ingin menghimpunkan antara perniagaan dan ibadah. Lepas Islam, saya nak himpunkan dua-dua ni, beribadah sambil berniaga. Kan? Tetapi apa yang saya inginkan tidak berjalan lancar. Dia kata apa? Apa-apa tak boleh. Kan? Dia tak sanggup. Ibadah dengan perniagaan, mesti ibadah dia itu akan dikacau oleh perniagaan dia. Dia kata, dengan itu saya meninggalkan perniagaan dan menumpukan sepenuhnya kepada ibadah. Kata Abu Darda, sebab itulah saya tengok-tengok, kemudian saya pun istihad. Kan? Saya tinggalkan semua perniagaan saya tumpukan ibadah. Demi Allah, yang diri Abu Darda berada dalam genggamannya. Jika saya memiliki sebuah kedai di depan pintu masjid pada hari ini, saya tidak akan menyukainya. Kalaupun kedai saya duduk kat pintu masjid tu, saya tak akan suka. Maksudnya saya akan meninggalkannya. Sekalipun dengan itu, saya tidak akan ketinggalan menunaikan sembahyang berjamaah, dan pada masa yang sama saya menjual beli pendapatan dan keuntungan 300 dirham. Walaupun demikian, dia kata, saya pasti akan meninggalkan perniagaan saya. Kemudian beliau melihat kepada lelaki tersebut. Abu Darda dia beritahu, takut-takut silap faham lelaki itu. Jadi kata Abu Darda, saya tidak kata Allah mengharamkan jual beli, tak. Dia kata, Allah halalkan jual beli, Allah tak larang. Tetapi saya suka sekiranya tergolong daripada kalangan mereka yang tidak dilalaikan oleh perniagaan jual beli untuk mengingati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak mengatakan jual beli itu haram, dia kata. Kan? Tetapi saya tidak suka termasuk daripada golongan orang yang melalaikan dirinya dalam buat jual beli hingga dia lalai mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Darda bukan sahaja meninggalkan perniagaan, bahkan meninggalkan dunia keseluruhan. Bukan takat perniagaan saja, dia meninggalkan dunia. Beliau tidak lagi menghiraukan perhiasan dan kecantikan dunia. Sudah memadai bagi beliau sesuap makanan yang keras untuk menegakkan tulang belakang dan baju yang kasar untuk menutup tubuhnya. Maka dia berpada-pada dalam kehidupannya. Pada suatu malam yang sangat sejuk, sekumpulan manusia datang bertemu Abu Darda. Malam yang sejuk, musim sejuk lah. Kan? Sekumpulan manusia menemui Abu Darda. Beliau menghantar makanan yang masih panas kepada mereka, tetapi tidak menghantar selimut. Di sekumpulan tadi bermalam di kediaman Abu Darda. Jadi Abu Darda ni macam biasa, dia masak makanan, dia buat makanan kepada tetamu dia. Yang tengah panas lagi dia hantar dekat tetamu dia. Dan Abu Darda tak bawa selimut. Apabila hendak tidur, mereka mula berbincang mengenai tindakan ketiadaan selimut. Dia berkata, pasal apa Abu Darda tak kita makan saja? Selimut tak hantar, kan? Dia kata, hampirlah jumpa Abu Darda minta selimut. Tanya kawannya kata, tak payahlah, kan? Jadi, kawan yang tadi ni, namun lelaki yang tadi tidak pedulikan bantahan temannya. Teman dia kata, tak payah minta lah, kan? Kita tidur macam ni je, tak pakai selimut, kan? Beliau pun terus meminta, mana teman tadi tak hiraukan nasihat teman dia.
Dia pun menemui Abu Darda. Di sana beliau melihat Abu Darda sedang berbaring. Isterinya pula duduk berhampiran dengannya. Mereka berdua hanya memakai baju nipis yang tidak dapat melindungi daripada panas maupun menahan sejuk. Tetamu dia melihat Abu Darda pun tak pakai selimut. Pakaian dia nipis je. Kemudian dia tak berkata apa, dia pun pergi daripada itu. Lelaki itu lantas berkata, nampaknya keadaan kamu, wahai Abu Darda, lebih teruk daripada kami. Kan? Masya Allah, baju yang digunakan Abu Darda lebih nipis lagi bandingkan dengan baju dia tetamu tadi. Maka dia pun pergi. Di manakah kelengkapan rumah kamu? Pada besok pagi dia tanya Abu Darda. Dia tengok rumah dia kosong. Tak ada apa. Kan? Tak ada apa kelengkapan rumah dia. Dia tanya Abu Darda, di manakah kelengkapan rumah kamu, wahai Abu Darda? Abu Darda jawab, rumah kami di sana. Dia kata di akhirat. Kami hantar api dah. Kan? Dia kata kami hantar api akhirat dah. Setiap kelengkapan ataupun kemudahan yang kami perolehi akan segera dihantar ke sana. Dihantar ke sana, mana ke akhirat. Kalaulah kami masih mempunyai sesuatu kelengkapan dalam rumah ini, niscaya kami telah serahkan kepada kamu. Kata Abu Darda, kalaulah kami ada kelengkapan ataupun apa-apa saja, kami akan bagi kepada kamu. Tapi kami dah hantar dah. Mana ada apa? Kami dah sedekahkan semua dah. Dah hantar ke akhirat. Lagipun dalam perjalanan yang akan kami lalui untuk ke rumah itu, terdapat halangan yang menyusahkan. Membawa bebanan yang ringan lebih baik daripada membawa bebanan yang berat. Kerana itu, kami ingin meringankan beban berat kami. Mudah-mudahan kami mampu merentasi halangan tersebut, kata Abu Darda. Kemudian beliau bertanya kepada lelaki tadi, yang tanya tu, hang faham ke tak yang saya kata ni? Kata Abu Darda, kata takut tak faham. Lelaki itu kata, ya saya faham. Semoga Allah membalas kebaikan kepada kamu, jawab lelaki tersebut sambil dia malu. Kan? Pada zaman pemerintahan Faruq Umar bin Khattab, pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, beliau ingin melantik Abu Darda sebagai petugas di Syam, sebagai wakil di Syam. Tetapi beliau menolaknya. Umar Faruq mengatakan, saya akan hantar kamu ke Syam untuk menjadi wakil tugas. Kan? Abu Darda kata apa? Dia tolak. Maka Umar mendesaknya dengan sungguh-sungguh. Abu Darda ni, dia tolak jawatan. Semua kita tengok tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi tak pernah meminta jawatan. Bahkan orang yang minta jawatan ditolak, tak diberi. Semua sahabat-sahabat Nabi diserahkan jawatan kepadanya. Tapi bahkan tolak, tak mau. Umar bin Khattab ni desak. Mana apa paksa dia terima. Lepas tu Abu Darda ni tak boleh tolak dah. Kemudian dia buat satu perjanjian. Kan? Dia kata apa? Jika kamu memaksa saya juga, kamu setuju tak saya untuk mengajarkan mereka Quran? Dia kata apa? Kalau kamu desak juga saya ni nak jadi wakil, kan, pemerintahan kamu, saya nak satu je syarat. Setuju tak kamu saya pi ni, bukan sebab saya nak pegang jawatan. Saya pi ke Syam juga, tetapi saya mengajar Quran kepada mereka, mengajar sunnah, mengimamkan sembahyang mereka. Itu imamnya. Kan? Kalau kamu setuju, saya pergi. Kalau tidak, pegang jawatan semata-mata, saya tak pergi. Masya Allah. Itu. Kata Umar, setuju dengan cadangan tu. Kan? Maknanya apa? Kamu jadi wakil sana, maknanya apa? Sambil kan? Mengajarkan Quran, kemudian jadi imam. Abu Darda pun bertolak ke Damsyik, ke Syam, ke Syria. Apabila sampai di sana, beliau mendapati manusia telah bergelumang dengan kemewahan. Ketika mana sampai dekat sana, dia tengok manusia bergelumang dengan kemewahan. Mereka tenggelam dalam kenikmatan suasana itu mengejutkan beliau. Beliau lantas mengajak orang ramai berkumpul di masjid. Setelah orang ramai berkumpul, beliau bangun berucap. Sampai kat sana, dia himpun semua manusia masuk ke masjid. Dan dia berucap, dia kata, wahai penduduk Damsyik, kamu semua adalah saudara seagama, jiran, tetangga dan penolong melawan musuh. Dia kata, kamu ni semua saudara saya, jiran-jiran saya, penolong-penolong saya daripada melawan musuh. Wahai penduduk Damsyik, apakah yang menghalang kamu daripada mengasihi dan menerima nasihat saya? Padahal saya tidak menuntut apa-apa daripada kamu upah. Nasihat saya adalah
untuk kamu, sedangkan nafkah saya bukan kamu yang tanggung. Dia kata apa? Dengarlah nasihat saya, sebab saya tak minta upah daripada kamu sekalian, kata Abu Darda. Kemudian dia teruskan nasihat dia. Kenapa saya lihat para ulama kamu telah meninggal dunia, namun orang jahil masih tidak belajar. Dia kata, bagaimana aku melihat ulama-ulama kamu dah mati dah, ramai dah meninggal dah, tapi orang jahil tak mau juga belajar, tetap juga jahil. Dia beri nasihat ni. Orang yang jahil tetap dalam kejahilan dia, tak mau belajar. Sementara ulama pun meninggal satu-satu. Orang yang jahil tetap jahil. Saya juga lihat kamu bersungguh-sungguh mengejar perkara yang Allah telah jamin untuk kamu. Sebaliknya, kamu meninggalkan perkara yang diperintahkan kepada kamu. Kata Abu Darda, kamu bersungguh-sungguh untuk perkara yang Allah jamin dah, yang Allah tentukan. Sementara kewajipan kamu tinggalkan. Kenapa saya lihat kamu mengumpul harta yang kamu tidak makan? Dia kata, kamu menghimpun harta yang kamu tak makan. Kamu membina bangunan yang kamu tidak diami, yang kamu tidak tinggal. Kamu berangan-angan perkara yang kamu tidak boleh sampai kepadanya. Sesungguhnya umat sebelum kamu telah pun mengumpul harta dan berangan-angan, tetapi sekejap saja harta yang mereka kumpulkan itu menjadi hancur dan musnah. Kata Abu Darda, angan-angan mereka cuma tipu daya semata-mata, dan kediaman mereka menjadi kubur. Wahai penduduk Damsyik, ini nasihat dalam majlis ni, perhatikanlah kaum Ad. Mereka telah memenuhi bumi dengan harta dan anak-anak mereka. Hampa tengoklah kaum Ad, kata Abu Darda, mereka ni kaya sungguh, sehingga harta mereka memenuhi bumi, anak-anak mereka ramai. Tetapi pada hari ini, siapakah yang mahu membeli peninggalan kaum Ad daripada saya 2 dirham saja? Mahu tak? Masya Allah. Hari ini harta peninggalan kaum Ad, orang jual 2 dirham pun tak laku. Orang takkan mau. Abu Darda memperingatkan mereka dengan penuh perasaan. Orang ramai mula menangis, sehingga suara-suara tangisan didengari oleh orang yang luar masjid. Masya Allah. Suara tangisan yang nasihat Abu Darda tadi semua menangis, didengari oleh orang yang di luar masjid. Semenjak hari itu Abu Darda berulang alik ke perhimpunan dan dia menasihati orang ramai. Ketika mana orang duduk dekat pasar, orang duduk dekat masjid, orang duduk dekat ramai, dia nasihati. Kemudian pada suatu hari beliau lalu melihat perampilan kumpulan manusia. Beliau lalu tengok orang ramai duduk. Dia lalu sekali lagi, yang sedang mengerumuni orang lelaki. Mereka memukul dan mencaci lelaki itu. Dia tengok ada pergaduhan, perkelahian. Ada orang yang memukul seorang. Beliau lalu, dia tanya, apa yang berlaku ni? Kata Abu Darda, lelaki itu telah melakukan dosa besar. Jawab orang ramai. Orang ramai jawab, lelaki ni dia telah mencuri, dia telah melakukan dosa besar. Abu Darda bertanya lagi, beritahu saya, apa pandangan kamu jika dia terjatuh dalam perigi? Bukankah kamu akan mengeluarkannya? Kata Abu Darda dengan tenang, hampa kena jawab, saya ada soalan. Kalau saudara kamu ni jatuh dalam perigi, hampa selamatkan ke ataupun hampa biar nanti? Semua kata kami selamatkan. Abu Darda berkata, janganlah kamu memaki dan memukulnya. Sebaliknya, berikanlah peringatan dan kesedaran kepadanya. Bersyukurlah kamu kepada Allah yang menyelamatkan kamu daripada terjerumusnya dalam dosa seperti mana lelaki ini. Masya Allah. Sebaliknya kamu nasihati dia dan kamu bersyukur kepada Allah. Sebab apa kamu Allah selamatkan daripada buat dosa sama seperti dia? Mereka pula bertanya kepada Abu Darda, adakah kamu tidak marah kepada lelaki ini? Dia bertanya kepada Abu Darda, hang tak marah ke apa yang dia buat ni? Saya hanya marah kepada perbuatannya, kata Abu Darda. Apabila dia meninggalkan perbuatannya itu, dia saudara saya, kata Abu Darda. Lelaki itu lantas menangis dan menyatakan taubatnya di hadapan Abu Darda. Dia peluk Abu Darda dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terdapat seorang pemuda yang datang bertemu Abu Darda. Jadi pemuda ni dia jumpa Abu Darda. Dia kata apa? Wahai hamba Allah, sahabat Nabi, tolong nasihat saya. Kata Abu Darda, wahai anakku, ingatlah Allah suatu senang. Niscaya dia akan mengingatimu ke suatu kamu susah.
Kata Abu Darda, wahai anakku, ingatlah Allah sewaktu kamu senang. Niscaya Allah akan ingat kamu ketika mana kamu susah. Wahai anakku, jadilah seorang yang berilmu, atau seorang yang belajar, ataupun orang yang mendengar ilmu. Masya Allah. Dia kata, jadilah orang yang berilmu, ataupun orang yang belajar, ataupun orang yang mendengarkan akan ilmu. Janganlah jadi orang yang keempat, iaitu orang yang jahil, maka kamu akan binasa. Kata Abu Darda, wahai anakku, jadikanlah masjid sebagai rumahmu. Jadikanlah masjid sebagai rumahmu. Sesungguhnya saya telah dengar Rasulullah bersabda, masjid-masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Sebab itulah ada suatu perkataan, tidak diberkati sebuah kampung ketika mana rumah mereka lebih cantik daripada masjidnya. Tidak diberkati satu kampung tu ketika mana rumah orang yang duduk kat kampung tu lebih molek, lebih cantik, lebih hebat dibandingkan dengan masjidnya. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, masjid-masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Masjid-masjid itu adalah rumah daripada setiap orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala pula telah memberi jaminan kelapangan, kerahmatan dan dapat melintasi titian sirat kepada sesiapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Masya Allah. Allah telah menjanjikan orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Apa makna masjid rumah? Sentiasa menziarahnya, sentiasa ulang alik ke masjid untuk solat berjamaah. Maka Allah amankan dia lalu ke sirat. Laluan sirat, dia aman. Pada suatu ketika, terdapat sekumpulan pemuda yang duduk berbual di tepi jalan. Lalu datang Abu Darda. Kan? Ada kumpulan pemuda lepak dekat tepi jalan. Kan? Lalu Abu Darda tegur, wahai anakku. Dia kata apa? Tempat duduk seorang lelaki itu rumah dia. Abu Darda ni, orang hebat. Ketika mana dia tengok tak kena, dia jasiat terus. Masya Allah. Dia tengok tak kena, dia jasiat terus. Dia kata, wahai anakku, orang lelaki ni tempat lepak dekat rumah. Beliau menahan diri daripada pandangannya. Dia kata apa? Orang lelaki yang sebenarnya tempat lepak dekat rumah. Dan lelaki yang sebenar itu ialah menahan pandangannya. Awasilah diri kamu daripada duduk melepak di pasar, kerana ia melalaikan dan sia-sia. Kata Abu Darda. Dia nasihat tu Masya Allah. Jadi sewaktu Abu Darda ni berada di Damsyik, Muawiyah menjadi pemimpin di Damsyik ketika itu, menghantar utusan meminang anak dia untuk Yazid, anak Muawiyah. Muawiyah ni seorang dah benar, mana orang besar lah ya. Kemudian dia nak mengutus utusan meminang anak Abu Darda kepada anak dia, Yazid. Tetapi Abu Darda menolaknya. Masya Allah. Dia tolak pinangan daripada orang yang besar, orang yang hebat, orang ada jawatan. Dia tolak. Sebaliknya beliau mengahwinkan anaknya. Anak Abu Darda ni dia kahwinkan dengan orang yang biasa ya. Orang biasa ya. Orang awam ya. Masya Allah. Berita ni tersebar bahawa Abu Darda menolak pinangan Muawiyah, orang yang hebat, penguasa, kan? Menolak pinangan Yazid bin Muawiyah telah meminang anak perempuan Abu Darda, tetapi ayahnya tidak setuju. Sebaliknya dia mengahwinkan anaknya dengan orang yang biasa saja. Cerita ni semua orang tahu. Kemudian orang datang ke dia nak jawab, nak apa? Nak dapatkan jawapan daripada soalan tu. Pasal apa dia tolak? Jawab beliau, sesungguhnya saya lakukan itu untuk kebaikan anak saya. Kata Abu Darda. Orang itu bertanya, nak dapatkan kepastian, bagaimana pula? Kan? Kamu tidakkah baik kamu menikahkan anak kamu dengan orang kaya, penguasa? Abu Darda jawab, apakah yang kamu sangkakan akan terjadi kepada Darda? Kamu cuba bayang, ni kata. Abu Darda kata, apa yang kamu sangkakan yang telah berlaku kepada Abu Darda apabila di hadapannya ada hamba yang memberi nikmat, khidmat, dan apabila dia melihat dirinya berada di istana yang kilauannya menyilaukan pandangan. Kamu cuba bayangkan, kalaulah Abu Darda, dia kata, dilimpahkan dengan satu limpahan kurniaan yang banyak, kekayaan, kekuasaan yang melalaikan dia, apakah yang akan berlaku kepada pegangan agama saya? Agak-agak apa yang berlaku pada agama saya? Ketika kemewahan ada, kekuasaan ada, semua ada, apa yang berlaku kepada agama saya?
Adakah agama saya selamat ataupun tidak? Mestilah melalaikan saya daripada agama. Maka itulah saya takut kepada anak saya, dia kata. Masya Allah. Jadi semasa Abu Darda berada di Syam, Umar bin Khattab, Umar ni, dia sentiasa melihat kawasan-kawasan. Umar bin Khattab mengadakan lawatan ke negeri Syam. Beliau datang meninjau keadaan negeri itu. Beliau turut sambil mengambil kesempatan itu, dia pergi rumah Abu Darda, sahabat dia lah, kan. Sampai di sana, Umar cuba menolak daun pintunya. Rupanya rumah pintu tidak berkunci, kan. Jadi sampai kat rumah Abu Darda ni, dia tengok rumah Abu Darda ni, dia tolak pintu kan. Rupa-rupa tak ada kunci pintu rumah Darda. Rumah Abu Darda tak ada kunci. Pasal apa? Tak ada barang-barang apa yang dirisaukan untuk hilang. Tak ada yang barang-barang yang berharga, tak ada kunci. Umar tolak. Beliau pun masuki rumah Abu Darda, didapati suasana dalam keadaan gelap. Tak ada cahaya, lampu tak ada. Ketika itu Abu Darda terdengar bunyi kedatangan Umar, beliau pun segera bangun, mengucapkan selamat datang kepada khalifah dan mempersilakan duduk. Dia menyadari khalifah Umar ni datang, dia kata, "Wah Umar, sila duduk." Mereka berdua saling bertukar cerita. Ceritalah sahabat lama tak jumpa, kan. Sahabat ni tuan-tuan selepas kewafatan Nabi, ketika mana sahabat dengan sahabat tu duduk bersama, dia pun cerita bagaimana mereka bersama Nabi ketika duduk. Oleh itu semasa berbual, Umar cuba memastikan bagaimana keadaan Abu Darda. Mula-mula beliau menyentuh dan meraba bantal Abu Darda, kan tak gelap. Umar menyentuh bantal dia, beliau mendapati bantal itu rupa-rupanya hanyalah kain yang selalu digunakan sebagai alas duduk atas tunggangan. Rupa-rupa bantal tadi tu digunakan alas duduk di atas tunggangan. Beliau menyentuh lapik tidur Abu Darda, tilam ni lah. Didapati ia hanyalah sebidang lantai yang dipenuhi anak batu. Allah, apa-apa Abu Darda ni, dia tidur atas batu. Masya Allah. Kemudian beliau menyentuh selimut Abu Darda, dapati ia hanyalah selai kain nipis yang tidak memberi sebarang faedah ketika mana cuaca sejuk. Menyadari keadaan serba saddaib, Umar bin Khattab kata kepada Abu Darda, dia kata apa? "Semoga Allah merahmati kamu. Bukankah saya telah beri kamu gaji tiap-tiap bulan?" Kata Umar, "Yang mencukupi. Bukankah saya telah menghantarkan perbelanjaan kepada kamu tiap-tiap bulan?" Sebab Umar lantik dia sebagai pengajar, sebagai ketua, sebagai wakil. Maka Umar hantarlah dia tiap-tiap bulan gaji. Abu Darda kata apa? Tidak menjawab pertanyaan kita apa? "Wahai Umar, adakah kamu masih ingat sebuah hadis disabdakan oleh Nabi SAW kepada kita?" Abu Darda kata apa? Tak ada. Semua yang kamu beli ni, semua saya hantar dah ke akhirat. Semua saya infakkan jalan Allah. Kata Abu Darda, tidakkah kamu pernah ingat ketika mana hidup Nabi pernah berkata kepada kita, kita duduk bersama-sama dengan Nabi. Apa tu kata Umar? Bukankah baginda pernah bersabda, hendaklah seseorang mengambil keperluannya di dunia seperti bekalan seorang yang menunggang, yang bermusafir. Orang yang musafir, bagaimana dia ambil keperluannya? Dia tidak tamak. Orang yang musafir dia bawa beban yang boleh dia bawa saja. Beban yang tak boleh dia bawa, dia tak bawa. Kata Umar, benar. Budak kata, tanya balik Umar, apakah yang telah kita lakukan setelah kewafatan Nabi? InsyaAllah. Dia kata, Umar, ingat tak Nabi kata pesan kepada kita, hendaklah seorang hidup atas dunia ni seperti mana orang yang musafir. Ambil keperluannya seperti mana orang yang musafir. Tapi tanya balik, Umar, tahu tak apa yang kita lakukan selepas kewafatan Nabi SAW? Masihkah kita memperlakukan nasihat Nabi itu? Ataukah kita lupa? Mendengar keadaan seperti itu, Umar ni menangis. Umar menangis daripada lepas Isyak ni hingga ke subuh. Dia menangis, dia berbual, menangis. Dia dia ingat balik ketika mana hidup Nabi dulu. Masya Allah, hingga ke subuh dia menangis. Masya Allah, inilah hati yang hebat, hati yang ada iman. Ketika mana dengar nasihat, dia lembut hati dia, dia tersentuh hati dia.
Tapi kalau hati keras, nasihat apa pun takkan dapat masuk. Masya Allah. Inilah tuan-tuan puan-puan Allah. Maka Abu Darda ni meninggal di Damsyik dan beliau dimakamkan di Damsyik. InsyaAllah tuan-tuan di Syria. InsyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kelebihan dan sifat Abu Darda. Bagaimana beliau meninggalkan dunia dan isinya dan dia menumpukan bab ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah merahmati Abu Darda dan merahmati kita semua insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.